أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, satu dorongan untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat terus duduk mengisi masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita dah pun hari ini 20 berapa ya? 23 berapa lah? Rejab. 23 Rejab. Kan, alhamdulillah. Maknanya lebih kurang tinggal 37 hari. Kita akan menyambut kedatangan Ramadan al-Mubarak. Sebab itu kita amat digalakkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Di mana kalau kita perhatikan doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan sekadar kita mohon keberkatan dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, malah kita juga sebenarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan. Dan saya cukup yakin sebagai orang yang beriman dan sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pastinya bergembira untuk menyambut kedatangan Ramadan. Namun setakat gembira saja belum memadu. Sebaliknya kenalah berusaha untuk pertingkatkan amal ibadah, amal soleh. Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilaksanakan dan dipertingkatkan, bermula daripada bulan Rejab ini, yang mudah-mudahan bila mana kita dah mula pertingkatkan dalam bulan Rejab, nanti masuk bulan Sya'ban kita pertingkatkan lagi. Mudah-mudahan bila datang saja bulan Ramadan kita mampu pertingkatkan lagi, sebab kita nak beribadah sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Dan yang lebih penting lagi ialah kita mampu istiqamah, berterusan melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya daripada awal hinggalah akhir Ramadan. Malah mudah-mudahan walaupun Ramadan telah berlalu, kita masih lagi beramal dengan amal-amal yang soleh yang telah dilakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kita tak nak semangat beribadat dalam bulan Ramadan hanya di peringkat awal sahaja. Bimbang kan? Biasanya kalau kita perhatikan, memang awal-awal Ramadan pergilah mana-mana pun masjid surau memang ramai orang, terutamanya solat isyak dan juga solat tarawih. Tapi semangatnya itu kita boleh lihat hanya minggu pertama sahaja. Masuk minggu kedua, kalau masuk minggu kedua baru susut, itu pun dah cukup hebat dah tu.
silap malam ketiga, malam keempat dah mula susut dah. Kenapa? Mungkin kerana tidak membuat persiapan, persediaan daripada awal, tidak dimulakan daripada bulan Rejab ni. Masuk bulan Ramadan barulah nak beribadah, barulah nak pertingkatkan, barulah nak datang ke surau berjemaah, barulah nak mula baca Al-Quran dan sebagainya. Semua baru nak mula. Memanglah di peringkat awal semangat, tapi akhirnya semangatnya tak bertahan lama. Mudah-mudahan bila kita dah mulakan daripada sekarang sikit-sikit, nanti masuk Syaban kita tambahkan lagi, kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan Ramadan insya-Allah kita mampu beramal dengan sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pengajian kita berkaitan dengan kisah sahabat. Malam ni seperti mana yang saya janjikan, kita akan masuk kepada kisah sahabat yang berikutnya, iaitu sahabat yang bernama Sayyidina Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat besar yang termasuk juga di antara 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Saya dah kongsikan bulan lepas tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. 10 orang sahabat. Tapi bukan 10 orang sahabat ni saja yang masuk syurga. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain pun dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Cuma sebutannya secara berasingan. 10 orang ini Nabi sebut sekaligus, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar sehinggalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu nanti. 4 orang Khulafa Rashidin, 4 orang sahabat yang paling utama, kita dah pun selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi akhlak mereka, amalan mereka dan sebagainya. Maka kita akan masuk sahabat yang berikutnya, iaitu Talha bin Ubaidillah. Di mana kalau kita lihat kepada susunan, Talha bin Ubaidillah ini tempatnya adalah yang kelima selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi insya-Allah kita akan ikut susunan tersebutlah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia Talha bin Ubaidillah ini? Yang merupakan di antara sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Ia dilahirkan di Mekah. Tepatnya adalah pada tahun ke-27 sesudah tahun gajah. Maknanya muda dengan Nabi jaraknya 27 tahun. Kan lahir 27 tahun setelah tahun gajah. Nabi lahir tahun gajah. Kan tahun ketika mana Raja Abraha dan bala tenteranya yang menaiki gajah cuba untuk meruntuhkan Kaabah, namun akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 27 tahun selepas itu maka Talha bin Ubaidillah pun dilahirkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah ini adalah daripada keturunan Bani Tamim, yang sama keturunan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kita lihat nama lengkapnya, iaitu Talha bin Ubaidillah bin Osman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim, atau disebut juga dengan Tamim, bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Kan orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu memang mereka sangat memelihara salah silah keturunan mereka, dijaga. Baik itu kalau kita lihat kepada salah silah Nabi bertemu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Padahal kalau kita lihat nama daripada nama Nabi Muhammad nak sampai kepada Nabi Ibrahim itu hampir 40 nama. Kan 40 nama. Maknanya orang-orang dulu memang sangat memelihara salah silah keturunannya, dijaga. Kan apatah lagi kalau salah silahnya itu terdiri di kalangan orang-orang yang dihormati, di kalangan ketua kaum dan sebagainya. Memang mereka cukup jaga. Berbeza dengan kita lah. Kan rata-rata kita ingat nama 3 je sampai dekat Datuk.
Nama kita, nama ayah, nama datuk. Nama ayah kepada datuk entah. Kan alasannya tak jumpa. Kan nama datuk kepada datuk lagilah tak tahu. Kan tapi kalau kita boleh kumpul paling-paling kurang datuk kepada datuk, okeylah kan. Ataupun lebih sikitlah ayah kepada datuk kita kan, tahu. Jadilah kan kalau setakat sampai datuk tu biasa. Kan mungkin sementara ada ahli keluarga kita yang sudah lanjut usia dan mereka tahu, maka kita ambillah daripada dia. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat salah silah tadi, sebenarnya salah silah Talha bin Ubaidillah bertemu juga dengan salah silah Nabi SAW. Saya ulang balik, salah silah Talha bin Ubaidillah bin Osman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay. Kalau kita lihat salah silah Nabi kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah. Jadi bertemu dekat Murrah, moyang yang berapa kan, moyang yang kelima kalau tak salah kan, bertemu. Malah kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, malah Sayyidina Ali juga salah silahnya bertemu dengan salah silah Nabi SAW. Yang paling dekat sudah tentulah Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi kan, sepupu Nabi. Adik ayah mereka, ayah Nabi dan juga ayah Sayyidina Ali itu adalah adik-beradik, dan maknanya salah silahnya bertemu dengan datuknya lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara kunyah yang diberikan kepada Talha bin Ubaidillah adalah Abu Muhammad kan, Abu Muhammad. Macam yang selalu saya kongsikan, kunyah ini biasa disandarkan sama ada pada anak kan atau pada bapa. Kalau pada anak disebut dengan abu kan, kalau disandarkan pada bapa disebut dengan ibnu. Abu maksud bapa kan, bapa kan. Jadi Talha bin Ubaidillah kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad sebab anak sulungnya lelaki bernama Muhammad. Biasa kunyah kepada anak ni akan disandarkan pada anak lelaki yang sulung kan. Macam Nabi, anak sulungnya adalah Qasim. Sebab itu kunyah Nabi Abu Qasim, maksudnya bapa Qasim. Tapi bukan semua Abu kunyah kan, bukan semua Abu kunyah. Malah ada juga Abu tapi ia adalah laqab, maksudnya gelaran kan. Contoh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar adalah gelaran. Lagi siapa? Abu Hurairah, itu juga adalah gelaran. Kalau itu adalah kunyah, nyayalah kan. Hurairah maksudnya kucing, Abu Hurairah bapa kucing kan. Jadi itu adalah laqab iaitu gelaran. Kalau kepada datuk yang disandarkan pada ayah, ibnu kan. Contoh macam sahabat yang mana namanya Abdullah, biasanya akan dipanggil dengan kunyah yang disandarkan kepada bapanya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan sebagainya kan. Itu rata-rata namanya adalah Abdullah. Sebab ramai sangat yang namanya Abdullah. Jadi bila disebut saja Abdullah, Abdullah yang mana? Jadi bila dipanggil dengan kunyah yang disandarkan pada bapanya, Ibnu Abbas, tahulah maknanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, tahulah maknanya Abdullah bin Umar dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang kunyah dan juga laqab lebih popular, lebih dikenali berbanding dengan namanya yang sebenar kan. Tu orang-orang dululah, macam Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Abu Bakar, silap kita pun mungkin ada yang tak tahu nama sebenarnya. Siapa nama sebenar Abu Bakar? Abu Bakar ialah nama sebenarnya siapa? Abu Bakar. Bukan, Abu Bakar itu adalah laqab, iaitu gelaran. Namanya adalah Abdullah
bin Abi Quhafah, kan, maknanya lebih popular. Abu Jahal, kan, namanya Omar. Abu Lahab, kan, Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abu Lahab tu juga bapa saudara Nabi sebenarnya, kan, bapa saudara Nabi. Baru ni dekat kereta dengar Radio Aikim, DJ Datin Mona Jasman dia buat kuis, kan, buat kuis siapakah nama bapa saudara Nabi yang disebut di dalam Al-Quran, kan, yang memanggil tu berusaha jugalah untuk menjawab, kan. Saya dalam kereta tu pun cuba juga jawab sendiri, kan, tak perasan pula, kan. Adalah yang sebut Saidina Hamzah, kan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya nama bapa saudara Nabi, satu-satunya nama bapa saudara Nabi yang sebut di dalam Al-Quran adalah Abu Lahab, kan, atau nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Maknanya Abu Lahab itu juga adalah bapa saudara Nabi SAW. Kalau di kalangan sahabat, kan, ada seorang sahabat yang namanya, satu-satu namanya di kalangan sahabat yang disebut di dalam Al-Quran, kan. Ni boleh balik tanya anak buat kuis, kan. Satu-satunya sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Zaid. Zaid, kan. Walaupun banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan sahabat-sahabat yang tertentu, tapi namanya tidak disebut. Cuma bila dibaca ayat tu tahulah siapa dia, tapi tidak disebut dengan namanya. Dan saya nak bakar, kalau kita baca Al-Quran daripada mula sampai habis, kita tak akan jumpa namanya, tapi cerita berkaitan dengannya ada. Kalau baca tahu siapa yang dimaksudkan. Sahibihi contoh, kan, di mana ayat menceritakan Nabi bersama dengan sahabatnya yang bersembunyi seketika di dalam gua Sur, disebut dengan sahibihi, sahabatnya. Maka ketika itu Nabi hanya berdua, jadi sahabatnya adalah seorang saja ketika itu. Siapa dia? Nama tidak disebut, tapi kita maklum, iaitu Saidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi tak semua sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran, kan. Yang disebut itu maknanya ada keistimewaan sendirilah, atau mungkin nak menyatakan tentang sesuatu hukum. Cuma sebutan nama Zaid di dalam Al-Quran ia berkait dengan hukum, kan, hukum di mana Zaid bila mana menceraikan isterinya halal untuk dinikahi oleh Nabi SAW, kan. Sebab Zaid hanyalah anak angkat, tapi kalaulah anak kandung, kan, bercerai dengan pasangannya, maka dia jadi haram mu'abbad kepada ibu atau bapa mertuanya, kan, haram mu'abbad. Tapi oleh kerana Zaid ini dia adalah anak angkat, maknanya kat situ nak menyatakan tentang hukum. Sebab ada yang menyatakan Zaid adalah anak Nabi, kan, jadi nak menjelaskan, nak menyatakan tentang sesuatu hukum. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kunyah Talha bin Ubaidillah adalah Abu Muhammad, kan, ia bermaksud bapa kepada Muhammad, iaitu anak sulungnya adalah bernama Muhammad As-Sajjad. Ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman, manakala ibunya adalah Sya'bah bin Hadrami, di mana ibunya adalah saudara kepada Panglima Al-A'la bin Al-Hadrami yang merupakan penakluk negeri Bahrain pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah keturunan Arab dari Yaman. Tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Talha bin Ubaidillah ni masuk Islam, kalau kita perhatikan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi, semuanya itu adalah di kalangan sahabat yang as-sabiqunal awwalun, yang disebut sebagai golongan sahabat yang awal-awal memeluk Islam. Sudah tentulah mereka ini berhadapan dengan pelbagai ujian dan juga tentangan, tapi oleh kerana mereka sabar, malah mereka banyak mengorbankan harta benda, malah mungkin nyawa dan sebagainya untuk mempertahankan akidah mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah, kan,
diriwayatkan mengucap syahadah ketika umurnya 16 tahun. Ketika umurnya 16 tahun. Tadi lahir tahun ke-27 sesudah tahun gajah, kan? Kalau kita campur dengan 16, 27 campur 16 berapa? 43. 27 campur 16 43. Maknanya 43 tahun ketiga lah. Tahun ketiga dia memeluk Islam. Tahun ketiga perutusan Nabi sebagai Rasul, kan? Dia memeluk Islam. Sebab itu dianggap antara orang yang awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada dikisahkan Talha bin Ubaidillah ni juga adalah seorang asalnya peniaga. Dan memang menjadi kebiasaan orang Arab Quraisy. Kerjanya adalah berniaga, kan? Sebab itu ada yang mengatakan Quraisy juga diambil daripada satu istilah yang menunjukkan mata wang ketika itu. Quraisy, kan? Quraisy, kan? Quraisy. Jadi dinisbahkan kepada mereka sebab mereka merupakan golongan pedagang yang berniaga. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, kan? Li'ila fi Quraisy menjadi kebiasaan, kan? Di mana orang-orang Quraisy ini adalah berdagang. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka rihlah, melakukan perjalanan yang jauh untuk berdagang asyita'i was-saif dalam musim sejuk dan juga musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Syria atau ke Syam dulu, kan? Kemudian musim panas mereka akan pergi ke Yaman, sebelah utara pula, kan? Sebab itu mereka ini merupakan golongan yang dianggap mulia dan dihormati. Bila mana mereka berdagang, kan? Bayangkan ya, nak pergi ke Syam, kan? Tuan-tuan kalau tengok dalam Google Map, type lah daripada Mekah pergi ke Syria, kan? Tadi saya sempat tengok dalam lebih kurang 1600 km dari Mekah ke Syria. 1600 km. Ditunjuk tadi perjalanan kalau menaiki kenderaan kereta contohnya, kalau tak salah 17 jam. Itu naik kereta, kan? Dulu naiknya apa? Naik unta, naik kuda, mungkin naik keldai. Berapa lama nak sampai? Bila Nabi cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kan golongan musyrikin tak percaya, kan? Malah mereka mendakwa Nabi berdusta. Mana mungkin? Sedangkan perjalanan biasa nak pergi ke Baitul Maqdis, bukan Syam, bukan Syria, Baitul Maqdis. Itu pun mereka kata perjalanannya pergi saja 3 bulan, balik 6 bulan. Itu baru ke Baitul Maqdis. Ini Syria atas lagi. Saya ingat Baitul Maqdis dalam 1200 kalau salah. Ada lagi 400 km, kan? Berapa lama dia orang pergi meniaga di sana? Katakanlah pergi 4 bulan, balik 4 bulan, perjalanan pergi dan balik 8 bulan. Agak-agak nak meniaga berapa lama? Takkan sebulan. Tak berbaloi. Maknanya mereka pergi berniaga tu memang memakan masa yang sangat lama, kan? Agaknya sekurang-kurang pun mungkin 6 bulan atau 8 bulan, mungkin setahun terus mereka berniaga di sana. Wallahu alam, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana mereka ini merupakan penjaga Baitullah, kan? Mereka ni dihormati,
kira apa, lanun padang pasir, perompak. Mereka tidak berani untuk merompak rombongan dagang Quraisy. Mereka tak berani. Sebab pernah dikatakan berlaku bila ada yang cuba untuk merompak dan menyamun rombongan dagang orang-orang Quraisy, mereka akan ditimpa musibah. Sebab orang-orang Quraisy ini dianggap sebagai penjaga Kaabah. Kaabah itu adalah Baitullah, rumah Tuhan. Jadi mereka ini diberikan kemuliaan, maknanya perlindungan kan. Barang siapa yang cuba untuk merampas barang-barang dagangan orang-orang Quraisy ini, niscaya akan ditimpa musibah. Sebab itu perjalanan mereka aman. Maka sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan falyabudu rabb hadzal bait kan. Maka hendaklah mereka menyembah Rabba, Tuhan hadzal bait kan, rumah ini. Maksudnya Kaabah itu Baitullah dan ada pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya sembah berhala. Allazi at'amahum min ju', yang memberikan mereka makanan sehingga menghilangkan kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada rasa ketakutan. Sebab mereka bila musafir, rehlah, perjalanan yang jauh, mereka aman. Jadi mereka tak bimbang, tak semesti bangsa-bangsa yang lain yang mungkin dalam perjalanan disamun, dirompak dan sebagainya. Tapi orang-orang Quraisy ini aman, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Talha bin Ubaidillah juga di peringkat awal merupakan seorang ahli perniagaan kan. Dia juga turut berniaga walaupun di usia yang masih muda kan. Kalau kita lihat, Nabi pun pernah ikut bapa saudaranya berniaga ke Syam, yang ketika itu ada yang menyatakan usia Nabi antara 9 atau 12 tahun. Maknanya usianya sangat muda. Jadi orang-orang Quraisy ini memang dah dididik daripada kanak-kanak lagi dengan perniagaan dan melakukan perjalanan yang jauh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, diceritakan ketika Talha berniaga dan sampai ke Busra. Busra ni salah satu tempat yang ada di Syam, di Syria kan, di mana telah datang seorang rahib ke pasar dan bertanya, wahai sekalian peniaga, siapakah di kalangan kamu yang datang dari tanah haram? Rahib, biasa kalau sebut rahib ni sama ada pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani lah kan, yang merupakan ahli kitab. Jadi dia bertanya, siapakah di kalangan kamu yang datang daripada tanah haram, iaitu Mekah kan. Maka Talha yang kebetulan ada berhampiran di situ, bila dengar, dia pun jawab saya kan. Sebab dia memanglah orang Mekah, yang datang daripada Mekah. Maka rahib itu bertanya lagi, adakah Ahmad telah muncul kan? Adakah Ahmad telah muncul? Maka Talha pun bertanya, siapakah Ahmad kan? Sebab ketika itu tak ada orang yang nama Ahmad, yang ada namanya Muhammad. Maka Talha pun bertanyalah, siapakah Ahmad? Sedangkan Ahmad itu juga adalah nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Contohnya Allah Taala nyatakan di dalam surah Shaf kan, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kan. Antara yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, selain daripada membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, itu kitab Taurat, ia juga membawa suatu berita gembira tentang kedatangan Rasul selepasnya yang bernama Ahmad, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Perkara ini diketahui oleh ahli kitab. Orang-orang Arab, Quraisy terutamanya, tidak mengetahui Ahmad. Yang mereka tahu adalah Muhammad. Kan, itu mereka kenal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Rahib bertanya, adakah Ahmad telah muncul? Maka Talha bin Ubaidillah pun menyatakan, siapakah Ahmad? Maka Rahib pun menyatakan bahawa beliau adalah anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Inilah bulan dia akan dibangkitkan. Dia dibangkitkan di tanah haram dan akan berhijrah ke tanah yang banyak pohon kurma dan hasil pertanian. Mereka memang mengetahui, golongan Nasrani dan juga golongan Yahudi ini memang mereka mengetahui, malah mereka juga menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Malah mereka sangat mengenali Nabi, ciri-ciri Nabi, sifat-sifat Nabi lebih kenal daripada anaknya sendiri. Kan? Sebab itu mereka sentiasa bercerita kepada orang-orang Arab, Aus dan juga Khazraj. Antara sebab mengapa orang-orang Yahudi ada di Madinah, kerana mereka menunggu kelahiran Nabi yang disebut dalam kitab mereka. Kan? Contohnya tadi disebut di mana Nabi itu akan berhijrah, akan berpindah ke tanah yang banyak pohon kurma dan juga hasil pertanian. Itu adalah merujuk kepada tanah atau bumi Madinah. Di mana Madinah dulu adalah kawasan yang subur, banyak pokok-pokok kurma. Dan Nabi akan berhijrah ke situ. Jadi mereka terus menunggu kelahiran Nabi di Madinah. Mereka tak pergi ke Mekah. Kan? Sebaliknya mereka cerita saja. Jadi bila orang-orang Aus dan Khazraj mengerjakan haji ke Mekah, jadi mereka berjumpa dengan orang yang namanya Muhammad dan didapati sifat-sifatnya sama seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka sebab itulah mereka terus beriman kepada Nabi SAW. Beza dengan orang-orang Yahudi, walaupun mereka menunggu, memanglah di peringkat awal mereka bersetuju dengan Nabi, mengikut Nabi, tetapi oleh kerana sifat ta'assub mereka begitu kuat, hanya disebabkan Nabi bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, lalu mereka tolak, mereka tentang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka rahib itu pun berpesan pada Talha, pergilah kepadanya wahai pemuda. Kan, pergilah kepadanya wahai pemuda. Lalu Talha pun pulang meninggalkan rombongannya dan terus mencari Nabi yang dimaksudkan. Dan beliau sesampai saja ke Mekah telah menemui saudaranya, iaitu Saidina Abu Bakar, yang juga daripada keturunan Bani Tamim. Bani Tamim. Ada wallahu alam lah sejauh mana kebenarannya, kan, yang cuba menghuraikan Tamim. Huruf ta dengan huruf mim, Tamim. Tamim itu merujuk apa? Tanah Melayu. Wallahu alam lah, kan. Mungkin ada hujahnya lah, wallahu alam, kan. Tapi sebenarnya Tamim itu adalah merujuk kepada satu keturunan lah, kan, daripada bangsa Quraisy, kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila sampai saja ke Mekah menemui Saidina Abu Bakar, dan ketika itu Saidina Abu Bakar telah pun memeluk Islam. Tuan-tuan kalau ingat, saya pernah kongsikan bagaimana Saidina Abu Bakar memeluk Islam. Saidina Abu Bakar ni lagi awal lah, kan, sebab Saidina Abu Bakar adalah orang pertama di kalangan lelaki dewasa, orang pertama, kan. Saidina Abu Bakar jadi beriman ialah oleh kerana Saidina Abu Bakar pun sudah bersahabat dengan Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi bila dia pergi berniaga juga ke Yaman, salah, kan, bertemu dengan seorang rahib juga yang mengenali sifat-sifat yang ada pada Saidina Abu Bakar itu merupakan orang yang akan menjadi sahabat kepada Nabi, kan. Dari segi ketinggiannya, dari segi rambutnya, malah rahib itu
dia nak lihat satu lagi tanda, iaitu tai lalat yang ada di berhampiran pusat Saidina Abu Bakar. Luaran memang dia dah nampak tanda-tanda yang ada pada Saidina Abu Bakar akan menjadi sahabat kepada Nabi. Tanda itu sudah ada. Tinggal lagi satu tanda dia nak lihat. Dan bila diberitahu kepada Saidina Abu Bakar, maka Saidina Abu Bakar pun memberikan kebenaran untuknya melihat tai lalat yang ada berhampiran dengan pusatnya. Maka rahib itu pun berpesan kan, bahawa engkaulah yang akan menjadi sahabat kepada Nabi tersebut. Ketika itu dikatakan Nabi belum lagi diutus sebagai Rasul masa Saidina Abu Bakar pergi berniaga kan. Dan rahib itu menghadiahkan, sebelum Saidina Abu Bakar balik, rahib itu menghadiahkan beberapa rangkap syair kan, beberapa rangkap syair. Dan bila Saidina Abu Bakar sampai ke Mekah dan didapati bahawa Nabi telah pun dilantik oleh Allah sebagai Rasul, di mana Nabi pun mengajak Saidina Abu Bakar untuk beriman. Lalu ditanya apa bukti yang Nabi itu sebagai Rasul, maka Nabi pun menyatakan buktinya adalah rahib yang kamu jumpa ketika kamu berniaga di Yaman. InsyaAllah saya sambung sikit lepas nanti.
mahmudan lillazi wa innaka la. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Saidina Abu Bakar telah pun diberitahu oleh rahib yang dijumpa ketika berdagang ke Yaman kan. Jadi bila menemui Nabi, Nabi ajak supaya beriman. Lalu Saidina Abu Bakar bertanya, apa bukti yang kamu ini sebagai Rasulullah? Maka Nabi pun beritahu, buktinya adalah pendeta atau rahib yang kamu jumpa ketika berniaga di Yaman. Dan Saidina Abu Bakar memberitahu kepada Nabi bahawa pendeta yang dijumpa ramai, yang mana satu? Maka Nabi pun beritahu, pendeta yang menghadiahkan kepada kamu beberapa rangkap syair. Maka Saidina Abu Bakar sangat terkejut kan. Dulu bukan macam sekarang, berita sangat cepat tersebar kan, sangat cepat sampai. Orangnya belum sampai, berita tu dah sampai dulu. Dulu selagi orangnya tak sampai, berita tak akan sampailah, sebab orang tu yang membawa berita. Hari ini berita sangat cepat kan, malah kadang berita yang sampai orang kita terus percaya, soal betul tak betul itu tolak tepi, turut menyebarkan dan sebagainya. Jadi kena berhati-hatilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila Talha berjumpa dengan Saidina Abu Bakar yang telah beriman, maka Saidina Abu Bakar pun mengajak Talha untuk menemui Nabi SAW. Dan dikatakan bila menemui Nabi, maka Talha pun terus syahadah, masuk Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita perhatikan sahabat yang telah kita belajar, 5 orang termasuk Talha ini, kalau kita perhatikan antara sebab mereka beroleh hidayah kan, ada yang langsung terus dengan Nabi, tapi ada melalui jalan mereka diberitahu oleh rahib terlebih dahulu, yang kemudiannya bila berjumpa Nabi dan mereka meyakini kan bahawa Nabi itu adalah sebagai Rasul. Saidina Abu Bakar diberitahu oleh rahib kan. Saidina Umar tidaklah. Saidina Umar terus mendengar ayat Al-Quran yang dibaca sendiri oleh adik iparnya kan, menyebabkan hatinya terbuka, lalu terus beriman. Saidina Osman pun diberitahu oleh rahib ketika dia berniaga, dan bila balik sampai ke Mekah terus menemui Nabi SAW, dan ternyata apa yang dinyatakan oleh rahib memang ada pada Nabi SAW, maka dia pun terus beriman. Saidina Ali memang terus langsung dengan Nabi lah, sebab Saidina Ali memang membesar di rumah Nabi SAW. Malah Saidina Ali antara kanak-kanak yang terawal beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Manakala Talha pula, kalau kita lihat pun mendapat maklumat awal daripada rahib tentang kerasulan Nabi, yang apabila dia bertemu dengan Nabi, benarlah seperti mana yang dinyatakan oleh rahib tersebut. Maka tanpa berlengah ia pun terus beriman kepada Nabi SAW. Itu disebut sebagai asbab lah, penyebab. Tapi hakikatnya itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka yang telah mendapat berita terlebih dahulu, bila mana jumpa Nabi, mereka terus yakin dengan seyakin-yakinnya. Sehingga kan walaupun ada yang menentang, menafikan dan sebagainya, selepas itu mereka tak berganjak lagi. Baik, itu nanti insya-Allah kita akan lihat antara orang yang sangat kuat menentang pengislaman Talha bin Ubaidillah ini adalah ibunya sendiri. Sangat kuat menentang. Malah dia mengupah kepada istilah yang saya baca tu samsing lah kan, samsing Quraisy kan. Maknanya suruh pukul lah, suruh ugut lah, macam-macam lagi. Namun Talha bin Ubaidillah tetap tidak berganjak dengan akidah yang telah dianutinya. Begitu mantap, begitu kukuh. Sebab iman yang ada dalam diri mereka, dan mereka sangat yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. InsyaAllah akan datang kita lihat antara dugaan ataupun penyiasaan yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah. Sungguh pun begitu, akhirnya mendapat gelaran yang begitu mulia daripada Nabi SAW. Antara gelaran yang diberikan oleh Nabi kepada Talha ini adalah syahid yang hidup kan, syahid yang hidup. Macam mana dia beroleh gelaran tersebut, syahid yang hidup? Syahid ini maksudnya orang yang
mati dalam perjuangan lah, mati dalam peperangan kan. Tapi mengapa Nabi menggelarkan Talha bin Ubaidillah ni dengan gelaran yang begitu istimewa, syahid yang hidup? InsyaAllah kita akan lihat pada masa akan datang. Wallahu alam, sekadar itu yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.